Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Not Channel. Bersatu, retak menunggu atau menanti belah sahabat-sahabat semua. Pelbagai yang menanti perbicaraan, skandal-skandal. Ya, ahli-ahli parlimen memberikan sokongan dari Bersatu kepada Perdana Menteri. Inilah yang menyebabkan abakau ini sahabat semua memberikan amaran kepada 6 jahanam ini katanya. Jadi menarik ya untuk kita ikuti pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan beberapa isu panas. Pertamanya berkaitan dengan Spanco, ya keduanya berkaitan dengan keadaan Bersatu yang semakin karam kapalnya sahabat semua. Jadi tanpa buang masa saya membawakan anda untuk menonton sekali lagi video yang saya petik daripada Facebook ya Brother Iswardi. Dan jangan lupa juga terus support Brother Iswardi ya ke atas pencerahan-pencerahan beliau, live beliau ya, dan boleh follow dia di Facebook, di Twitter, di TikTok, juga di YouTube. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita dengar pencerahan daripada Brother Iswardi ini. Alright. Itu ada satu kes cerita Spanko tuan-tuan. Cerita Spanko ni dia bukan start daripada tahun Muhyiddin Yassin tu je, yang ada video Spanko yang saya cerita Spanko dengan Dr. Mazli tu kat dalam live saya, kat dalam podcast kami. Tetapi juga Spanko ini melibatkan Spanko bila penganugerahan projek Spanko dengan nilai lebih 700 juta kepada Spanko, sedangkan ada the nearest bidder yang 700 million cheaper daripada mereka. So baru-baru ini antara menteri yang dipanggil adalah bekas Menteri Keuangan. Spanko SPRM sudah panggil bekas Menteri Keuangan tahun 2020 dan 2021. SPRM merakam percakapan bekas Menteri Keuangan yang terbabit dalam kontrak perolehan syarikat pembekalan dan pengurusan kerajaan Spanko bagi tempoh 2020-2021. Ketua SPRM Azam Baki berkata kes membebitkan Spanko masih dalam siasatan dan akaun terbabit masih dibekukan. Menurutnya ramai saksi yang sudah dipanggil Menteri Keuangan dan tidak menolak akan memanggil siapa saja yang terbabit dalam kuasa meluluskan projek berkenaan. Kita sudah merakam keterangan bekas Menteri Keuangan, namun bekas Perdana Menteri kita itu belum dipanggil memberi keterangan. Kita serah kepada pegawai penyiasat, kata beliau. Baik. Okay, yang ni menarik tuan-tuan. Kenapa saya kata menarik? Dengar cerita ni. Kes Spanko ini, pada tahun Spanko ni dah terima projek daripada Mahathir, Tun Mahathir sejak sekian lama dah. Okay. Dah tahun 90-an dulu dah dapat dah projek Spanko ni. Spanko ni apa tuan-tuan? Spanko ni adalah sebuah syarikat yang tugas dia adalah menyewa kenderaan kepada pegawai kerajaan. So jangan ingat kerajaan miliki aset-aset tu yang kereta sebagainya, bukan kerajaan punya. Kerajaan tak beli. Kerajaan sewa daripada satu company. Company itu nama dia Spanko. So, sewa daripada dia. So, penyelenggaraan bawah dia. Semua bawah dia lah. Kalau pecah apa semua bawah dia. So, kerajaan bayar je. What happened in 2018, satu bid telah dikeluarkan in 2019. Dan pada waktu itu, syarikat Nazar Berjaya Group, Nazar Group dan Vincent Tan Berjaya Group telah bid projek yang sama. Dan projek itu 700 juta bernilai 4 bilion 700 million cheaper daripada the nearest bidder. Siapa? Spanko. So, tempat pertama paling murah Nazar Berjaya, satu jumlah. The second bidder yang paling murah adalah Spanko dengan 700 million more expensive. Lebih mahal. 700 juta lebih mahal. So, naturally pada waktu itu kabinet bersetuju untuk memberi kepada Nazar Berjaya. So, diberikan. Masa itu, LOI, Letter of Intent, diberikan. Okay. Jatuh kerajaan. So, bila jatuh kerajaan, tahun 2020, pada waktu itu Zafrul Menteri Keuangan. So, bila Zafrul Menteri Keuangan, diberikanlah projek tersebut kepada siapa tuan-tuan? Tiba-tiba dibatalkan projek Berjaya Nazar, diberikan kepada Spanko. Masa itu Nazar Berjaya tak puas hati, dia bagi saman kerajaan sekarang inilah. Tetapi pada waktu itu diberikan kepada Spanko. So, jadi persoalan. Bagaimana sebuah syarikat 700 juta lebih mahal dia punya tender boleh dapat projek tersebut? Big question mark. So, bila kita jadi kerajaan sekarang ini, Dr. Mazli dan juga masa itu mahasiswa keadilan
membuat laporan polis berkenaan dengan perkara tersebut dan akhirnya siasatan dilakukan. SPRM pun buat siasatan dan akhirnya perkara ini berlaku. Baik. Yang menariknya tuan-tuan, Menteri Keuangan pada waktu itu adalah Zafrul. Sebab segala perkara yang melibatkan projek dan tender kerajaan lebih daripada nilai tertentu, dia mesti melalui Menteri Keuangan, Perdana Menteri dan juga Kabinet. Jadi, the person who will be in the know, 100% in the know selain Perdana Menteri, ialah Menteri Keuangan. This is where it gets interesting. Now, fast forward sekarang ini, Zafrul adalah Menteri MITI. Dia berada di dalam kerajaan madani. Dia dipanggil oleh SPRM. Dan last kali, Muhyiddin Yassin tak dipanggil lagi. Tetapi Muhyiddin Yassin akan dipanggil selepas ini. So, soalan kita, takkan you tender 700 million more expensive than your nearest competitor dan awarded by the government of that day, kamu tak dapat apa-apa. Now, adakah salah kalau kerajaan nak award 700 million more dan sebagainya? Tak. Daripada segi prosedur dia tak salah. Terpulang kepada kerajaan, terpulang kepada menteri, terpulang kepada Perdana Menteri. Tak salah. Etika mungkin salah, moral lah, moral. Sebab kita guna 700 million more duit rakyat berbanding dengan the nearest one. 700 ni dekat satu tahun punya bajet negeri Kelantan lah, senang cerita. Okay. So, is it wrong? Legally, I don't think it's wrong. Tetapi, timbul persoalan yang besar. 700 million more itu more. Total project tu 4 point something billion. So 4 point something billion dia tak pergi kepada somewhere. Contohnya Bersatu. Contohnya Muhyiddin Yassin. Contohnya pemimpin-pemimpin Bersatu. Contoh. So kalau perkara itu sampai ke situ, katakanlah Menteri Keuangan kata, saya tidak tahu, saya diarahkan. Saya diarahkan untuk meluluskan. Okey, tak apalah dia diarahkan. Oleh siapa? Perdana Menteri. Now, mungkin nanti akan timbul satu data yang lain. Arahan tersebut datang dengan caveat. Caveatnya apa? Boleh aku bagi projek, syaratnya X, Y dan Z. So, kita tunggulah siasatan ini nanti. So, menarik ya? So, kita nak dengar apa yang Zafrul kata di dalam mahkamah nanti sekiranya pendakwaan itu ada berlaku. Dan dalam masa yang sama juga, cerita yang sama juga berkenaan dengan KFA, Kedah Football Association. KFA. Siasatan rasuah 6 juta KFA selesai. SPRM. Suruhanjaya SPRM mengesahkan siasatan berhubung rasuah bernilai 6 juta membabitkan Persatuan Bola Sepak Kedah telah selesai. Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kertas siasatan berhubung kes tersebut telah selesai dan berada dalam proses semakan akhir. Namun begitu, ia belum lagi peringkat untuk dihantar ke Peguam Negara, tapi dalam peringkat pendakwaan SPRM. Okay. So dalam ini pun kenyataan kertas siasatan rasuah KFA dalam semakan terakhir. Okay. Dia belum diserahkan kepada AGC tetapi sudah berada dalam pendakwaan SPRM. Okay. Nah, kenapa saya sebut dua isu ni tuan-tuan? Kenapa saya bawa cerita tentang dua kes ini? KFA ni pula, Kedah Football Association, melibatkan CEO dia pada waktu itu yang juga bekas Adun PAS di Kedah, dilantik jadi CEO, melibatkan dana 6 juta ringgit. Sanusi kata tak 5 juta, tak lepas tu pinjaman, tak dia bagi balik. Okay, stop running your mouth lah Sanusi. You will do more damage than good daripada you. Tetapi timbul juga satu persoalan menarik, macam kes tadi tu. Siapa Presiden KFA? Siapa Presiden KFA? Sanusi. So, bila melibatkan perkara ini, okey, cerita dia macam mana? Ini yang saya faham lah. Dikatakan bahawa syarikat yang kononnya nak memberi 6 juta kepada KFA ni, dijanjikan projek untuk rawatan air itu dilanjutkan.
bernilai I think 800, few hundred million ringgit lah, 800 juta kot lebih kurang. So kerajaan negeri kata akan lanjutkan. Tetapi nak lanjutkan tu dermalah kepada KFA, sebab masa tu KFA ada masalah keuangan kot lebih kurang macam tu. So syarikat tersebut pun mendermakan 6 juta kepada KFA. Ada yang Sanusi kemudian kata dia bukan derma, dia pinjam. Dia pinjamkan. So dia macam ni lah tuan-tuan. It does not matter. Pinjam ke, derma ke, dapat balik ke, yang penting dia ada consideration ke tidak. Rasuah ni macam ni tuan-tuan. Bila kita bagi sesuatu, ada consideration tak kepada sesuatu tu? Considerationnya adalah dapat projek 800 juta. So macam mana kantoi? Kantoinya apabila syarikat itu tak dapat projek tersebut. Syarikat itu yang buat laporan SPRM. So kantoi kat situ. Transaksi itu berlaku dan masuk ke dalam akaun. Now, adakah itu akan jadi satu kesalahan Is? Bukankah tak masuk ke dalam akaun Sanusi? Baca balik akta SPRM. Saya dah baca masa kes Muhyiddin Yassin 300 juta masuk ke dalam akaun Bersatu, bukan masuk dalam poket dia, masuk akaun Bersatu. 200 juta, 300 juta. Saya kata it's either to the person ataupun even tak masuk kepada dia tetapi dia benefit daripada situ. Dia tak perlu masuk direct kepada dia. Tapi dia boleh dapat benefit daripada situ. Boleh dikira sebagai rasuah. Contohlah tuan-tuan, contoh. Ni dia kata saya boleh luluskan projek kamu ni. Dan saya pegawai kerajaan. Saya boleh tenyih je. Baik tuan. Tapi nak lulus projek kamu ni, kamu kena bayarlah. Okey tuan, berapa? Projek kamu ni 100 juta. Tak payah banyak lah, bagi 100,000 cukup lah. Oh, okey, akaun bank mana? Bukan akaun bank aku. Jangan. 100,000 ini kamu hantar kepada adik aku yang belajar dekat overseas sekarang. Bayar dia punya yuran. Dia tak bagi direct kepada dia, bagi kepada adik dia. Adakah itu satu kesalahan? Benefit kepada dia juga. Tapi obvious lah Is. Kenapa obvious? Obvious lah sebab itu adik dia. Tak, ini dia presiden kepada persatuan tu tuan-tuan. Dia adalah presiden kepada Bersatu. Sanusi adalah presiden kepada KFA. Kalau tak dapat selesaikan masalah hutang ataupun tertunggak apa bayaran KFA itu, siapa nak kena tanggung? Presiden. Siapa boleh luluskan projek 800 juta? Menteri besar. Siapa menteri besar? So again, dia tak perlu direct. Indirectly pun dia boleh kena. Tapi dan again, ini semua spekulasi. Kita tengok nanti pada hari perbicaraan. Menarik tuan-tuan. Menarik. Panjang cerita kita malam ni. Sejam 10 minit dah. Okay, cerita Ratu Naga. Harap sabar. Last ni. Bukan last, second last. Isu Ratu Naga. Tiada pindaan wang dikesan libat pegawai di Jabatan Perdana Menteri. Menarik. Kuala Lumpur, SPRM mengesahkan tidak berlaku pemindahan wang atau dana awam kerajaan membabitkan mana-mana pegawai di JPM yang diterima daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO. Dapatan itu diperoleh SPRM berdasarkan siasatan awal terhadap Syarul Ema atau lebih kenali sebagai Ratu Naga yang didakwa menerima ganjaran untuk membantu NGO itu. Ketua SPRM Tan Sri Azam Bakir berkata tiada pemindahan wang yang dikesan oleh Suruhanjaya itu membabitkan NGO dan pegawai JPM terbabit berdasarkan indikator atau petunjuk yang menjurus kepada perbuatan tersebut. Beliau berkata dapatan itu mempandukan hasil siasatan ke atas Syarul Ema yang juga influencer pro PN. Berdasarkan laporan daripada pegawai penyiasat, tidak ada indikator yang lead atau menjurus diberikan kembali kepada mana-mana pihak di JPM. Ia merupakan dana awam hasil permohonan NGO. Beliau berkata demikian setelah majlis konvensyen. Okay. Right. So, kita kata itu, Cikgu Bat, okay, di latar belakang sikit cerita ni. Cikgu Bat mendakwa
commotion, ada satu pertelingkahan di antara Cikgu Bat Bersatu dan juga Ratu Naga Bersatu PN, Pro PN. Di mana dia orang kata bahawa Ratu Naga ni dapat dana daripada Samsul Iskandar. Lepas tu dia bedal duit tu, lepas tu dia bagi balik kat Samsul Iskandar. Syafiq Halim pun kata demikian, bahawa dia terima duit dan sebagainya. Okay? Dan dia pun against, bukan dia terima daripada Samsul, dia terima daripada Ratu Naga. Dan dia bagi balik kat Ratu Naga. Okay. Dan pada bulan Januari, 12 Januari, Samsul kata dia akan saman Cikgu Bat. Kenyataan daripada SPRM ini boleh digunakan oleh Samsul Iskandar untuk teruskan saman kepada Cikgu Bat, dan insya-Allah dia boleh menang. Bila dikaji balik, sebenarnya fitnah, tuan-tuan. Duit itu tak masuk pun dalam mana-mana pegawai di dalam Jabatan Perdana Menteri. So, bila tak masuk, ada tak kemungkinan duit itu keluar masuk ke dalam NGO? Ya. Tapi macam saya kata tempoh hari lah, masuk duit itu dalam NGO tidak menjadikan orang itu bersalah. NGO minta permohonan, dia bagilah duit. Bukan dia nak pergi semak siapa. Kau ni kenal siapa? Kau kenal ke Muhyiddin Yassin? Kau kenal ke Cikgu Bat? Kau kenal? Bukan dia tahu, bukan dia tanya kad ahli ke apa. Tak payah. NGO datang, innocent enough, dia bagi duit. Tetapi bila dia dakwa bahawa duit itu balik kepada dia sebagai bentuk rasuah, yang itu adalah fitnah. Kan? Jadi bila itu adalah fitnah, maka kembali kepada Cikgu Bat, satu lagi kes yang dia boleh kena. Dan ini, tuan-tuan, menambahkan luka lara lagi Bersatu. Sebab hari itu Cikgu Bat kata, pemimpin Bersatu langsung tak peduli dia. Kena saman kiri kanan, tapi tak ada seorang pun yang pedulikan dia. Memanglah tak peduli. Ni saya nak cerita ni, tuan-tuan. Muhyiddin Yassin kata, jangan menyebut kalau dah keluar parti. Sekejap. Jangan menyebut kalau dah keluar parti. Muar, jangan menyebut. Panjang sangat begitu ni. Okay, tak apalah. Jangan menyebut itu peringatan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hassan Hafiz. Susulan dakwaan akan ada beberapa ahli parlimen, terutama parti itu memberi sokongan kepada Perdana Menteri. Ya. Ahli Parlimen Bagus itu berkata, Syed Abu Hassan berhak untuk bercakap apa saja, namun beliau mahu memberi tumpuan mengukuh prinsip partinya. Dia seorang ahli parti, tidak bertanggungjawab, dah keluar pun dari parti. Dia kata dah keluar daripada parti, tapi bila masa dia keluar daripada parti? Sebab kalau dia keluar daripada parti, sepatutnya dia, apa orang kata, dia dah kira jatuh lah, dia kira sebagai lompat parti lah. Sebab meletak jawatan daripada keluar daripada parti erti kata dia telah lompat parti. Sebenarnya dia tak keluar daripada parti lagi, tuan-tuan. Dia orang tunggu untuk dipecat. Dan bila apa orang kata Ahli Parlimen Bukit Gantang itu kata akan ada lagi yang pergi melompat selepas ini, ya, ada lagi. Hari itu saya sebut 5, kan? Betul melompat 5, tambah 1 jadi 6. Okay. Betul ada lagi ni Is, ada ura-ura. Cuma sekarang ni saya dah tak berani cakap apa-apa dah. Sebab percakapan dan perbincangan itu terlalu banyak. Terlalu banyak perbincangan itu, tuan-tuan. Bukan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni di kalangan dia orang sendiri. Perlembagaan Parti Bersatu adakah mampu untuk menyekat mereka melompat? Ya, kalau dibuat sekarang. Tetapi adakah 6 orang itu bakal hilang jawatan kalau sekiranya ia dilaksanakan? Berkemungkinan besar tidak. Berkemungkinan besar benda itu tak retrospektif. Dia tak pergi ke belakang. So, bila dia tak retrospektif, maka daripada situ, dia dikira sebagai tidak lompat parti. Jadi 6 orang ni mungkin terselamat lah. Jadi poin saya ni lah, tuan-tuan. Kepada geng-geng Bersatu, kalau nak lompat, kalau nak nyatakan sokongan sekarang.
Nyatakan sokongan sekarang. Sebab the moment anda tidak menyatakan sokongan sekarang, lepas ini kalau dah amend parlimen tersebut, dah amend perlembagaan tersebut, anda dah tak boleh katakan lagi. Tak boleh katakan lagi. Alright guys, so itu dia satu pencerahan yang padu dah daripada Datuk Seri Datuk Seri pula. Amin, daripada Brother Iswardi ya, berkaitan dengan betapa terdesaknya hari ini ya, parti bersatu, geng-geng bersatu yang menjadi kaki fitnah ya, termasuk juga kenyataan Muhyiddin yang menyatakan habislah 6 jahanam ini. Amaran, sehingga memberikan amaran katanya jangan sibuk lagi kalau sudah keluar parti. Sedangkan hakikatnya sahabat semua ya, ke-6 ahli parlimen bersatu yang memberikan sokongan kepada Perdana Menteri hari ini tidak pernah pun ya meletak jawatan. Mereka masih ahli bersatu, mereka masih berada dalam parti bersatu. Tapi kenapa hari ini bakal meroyan kononnya mereka sudah keluar parti? Jadi jelas ini adalah cubaan untuk mereka bina persepsi. Kononnya 6 yang memberikan sokongan ini sudah keluar parti dan harus meletak jawatan dan sebagainya. Tetapi sahabat semua, semua itu tidak akan berlaku. Macam yang Brother Iswari katakan, kemungkinan besar mereka tidak akan terkesan walaupun ada perubahan di dalam perlembagaan parti bersatu seperti mana yang mereka sedang cadangkan hari ini. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Not Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.